Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa usalli wa usallim ala habibina al-Mustafa Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah dan akhwat, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur dapat lagi kita bersama pada Jumaat minggu yang keempat untuk menyambung pembacaan kita daripada kitab Mukhtasar Riyadhus Salihin, ringkasan Riyadhus Salihin, khususnya bagi para jemaah di Masjid Kota Damansara. Sebelum ini kita telah pun membacakan bab mengenai istighfar, ya. Malam ini kita masuk pada bab al-isti'adzah, ya, ataupun memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Mohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Isti'adzah maknanya kita memohon Allah Subhanahu wa taala memelihara kita daripada sebarang bahaya dan kemudaratan, sebab itu untuk baca Quran pun fa idza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau hendak membaca Al-Quran, maka hendaklah engkau memohon perlindungan Allah daripada gangguan syaitan yang direjam, ya. Jadi sebab itu sunat, ya, berdasarkan ayat Al-Quran, kita sendiri bila membaca Al-Quran sendiri memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita bacakan qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Terus pergi pada hadis, ya. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, daripada Nabi SAW. Baginda bersabda, dia kata, ta'awwadhu billah min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syammatatil a'da. Baik, hadis ni diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Maksud dia, sabda Nabi SAW yang bermaksud, hendaklah kamu memohon perlindungan, kepada Allah Ta'ala daripada beratnya cubaan, terjatuh ke dalam kesengsaraan, buruknya qada, ketentuan, dan kegembiraan musuh, dan kegembiraan musuh atas musibah yang menimpa kamu. Jadi kita boleh menyebut a'udzubillah min jahdil bala, wa darki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Dan doa ni kalau tuan-tuan perempuan perasan, memang biasa dibacakan oleh imam-imam, kita dalam suasana kita berhadapan dengan pandemik, penularan wabak penyakit yang berpunca daripada virus coronavirus, orang sebut COVID dulu, kita ada terangkan COVID apa dia. Orang pun main sebut COVID itu bukan dia bukan nama virus, tetapi nama penyakit akibat daripada virus tu, coronavirus disease, yang jadi kita sebut COVID. Ditemui pada tahun 2019, maka disebut COVID-19 atau COVID-19. Jadi doa ini sahih daripada Nabi SAW, yang mana baginda sendiri menyatakan ta'awwadhu billah, hendaklah kamu mohon perlindungan Allah. Jadi kita sebut, min jahdil bala, minta supaya Allah Ta'ala pelihara kita daripada beratnya cubaan. Bala, dalam bahasa Melayu, bala ni boleh dilihat dengan boleh dilihat dalam konotasi yang negatif. Bala bencana. Dalam bahasa Arab, bala kita boleh
Boleh juga kita terjemahkan sebagai ujian, ibtila. Ibtila makna kita diuji. Berat ujian yang menimpa kita, kebanyakan di kalangan kita, tuan-tuan, puan-puan sekalian, akibat daripada bukan di dalam Malaysia saja, bahkan seluruh dunia. Saya berhubung dengan kawan-kawan saya di Amerika Syarikat, di beberapa negara pun memang keadaan sangat sedih, ya. Kita bukan berdepan dalam keadaan peperangan secara persenjataan. Kalau perang senjata tu orang mati kena bunuh, bom dan sebagainya, peluru, itu dahsyat. Tapi suasana hari ni kita hidup dalam keadaan yang seolah-olah macam tenang. Seolah macam tenang, maknanya bila dia lockdown, perintah kawalan pergerakan, semua bandar jadi senyap, sunyi. Tapi dia ada ujian dan kesengsaraan lain yang kita tanggung, iaitu orang-orang yang hilang pekerjaan, yang hilang pendapatan, atau yang ada kerja, ya, dipotong gaji 25%, 30%, ya, sehingga banyak orang juga terpaksa sampai peringkat menjual harta-harta yang ada. Ya, saya dipahamkan ada sampai peringkat sampai ada yang peringkat kalau dia berniaga catering tu dah tak boleh nak buat catering, perniagaan persiapan persediaan makanan, sehingga terpaksa menjual peralatan catering. Jual sebab apa? Dah tak ada sumber nak teruskan kehidupan, terpaksa jual. Ini semua adalah ibtila atau bala yang menimpa kepada kita. Jadi doa tadi bolehlah kita bacakan, ya, iaitu memohon perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala daripada jahdil bala. Kemudian disebutkan wa darqis syaqa, ya, darqis syaqa, terjatuh ke dalam syaqa. Syaqa adalah lawan kepada kalau syaqawah tu lawan kepada saadah. Saadah kebahagiaan. Lawan kepada kebahagiaan mana kesengsaraan, kesusahan, kesempitan, ya. Dan ini yang kita rasakan sekarang dalam pelbagai lapisan masyarakat pada hari ini berdepan dengan suasana ini. Suasana di mana kita terpaksa hidup luar daripada apa yang kita inginkan, Banyak orang terpaksa lupakan banyak perkara. Anak-anak kalau lihat, dari segi persekolahan, memang kita kata anak-anak ni ada yang sekolah melalui dalam talian, kan, PDPR. Tapi bayangkan tuan-tuan, orang yang tak ada kemampuan, tak ada kemudahan internet, tak cukup gadget, laptop, gadget. Setengah orang saya lihat dalam media sosial, dia tunjukkan anak-anaknya duduk dekat meja, seorang satu laptop, ataupun gadget, iPhone, bukan iPhone, iPad ke, tablet ke. Tapi saya cuba memikirkan bagaimana orang yang tak mampu, macam mana keadaan mereka, anak-anak mereka. Mungkin insya-Allah pada 1 Mac ni anak-anak kita akan mula kembali ke sekolah. Tapi ini antara yang kesengsaraan yang kita lihat berlaku, ya. Orang berhempas bukan lagi untuk fikir perkara-perkara mewah, tapi untuk memikirkan bagaimana nak survive dalam suasana yang ada ni, ya. Kesengsaraan, dan tak perlu saya sebutlah, tuan-tuan sendiri tahu. Saya terlibat dalam humanitarian, kemanusiaan, bantuan-bantuan kemanusiaan melalui NGO apa sebagainya. Macam-macam kisah masyarakat yang tak mampu kita nak ungkapkan, ya, kesengsaraan yang berlaku pada keadaan hari ini. Orang yang berpendidikan, orang yang maknanya satu ketika dahulu menjalani kehidupan yang agak baik, ya, terpaksa bertukar kehidupan mereka dengan keadaan yang sangat drastik, ya. Orang yang bekerja sebagai engineer, ada yang bekerja sebagai arkitek dan sebagainya, terpaksa maknanya seolah-olah kita kata zaman dalam keadaan sekarang ni,
bukan isu kelulusan, pendidikan, taraf akademik. Tapi sekarang ni adalah suasana orang nak survive. Tak kira apa pun. Ya, kamu pendidikan ke, tak ada pendidikan ke, semua orang terpaksa buat apa saja pekerjaan yang boleh untuk menampung hidup. Okey. Kemudian disebut wasu'il qada. Su'il qada iaitu ketentuan buruk, dan kita beriman dalam hadis yang kita sebutkan sebelum-sebelum ini, wa qadil khairihi wa syarrihi. Kita mesti beriman tentang ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya, pada perkara yang baik dan buruk. Disebut qadil khairihi wa syarrihi dengan maksud pada pandangan mata kita perkara itu buruk. Ya. Pada pandangan mata kita sesetengah nikmat itu baik. Tetapi kita mesti beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala sebenarnya semua baik. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala memberi kita suatu nikmat untuk menguji kita, sama ada in syakartum, ya, au kafartum. Sama ada kamu ini orang yang mensyukuri nikmat ataupun kamu kufur kepada nikmat. Ya, nikmat tubuh sihat, nikmat kesihatan, nikmat kesenangan, nikmat harta. Allah Subhanahu wa taala menguji pada nikmat itu, ya, apa yang kita lakukan untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dilihat apakah nikmat yang kita terima itu lebih mendekatkan kita kepada dia atau menjauhkan kita daripada dia. Manakala ujian kesengsaraan, ya, kesusahan, kita melihatnya dalam bentuk yang tidak baik, ya. Tapi kadang-kala di situlah terdapat hikmah Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan ibtila, dengan ujian, dengan kesusahan yang kita lalui. Qada, ketentuan Allah Ta'ala yang kita nampak buruk itu sebenarnya lah yang baik untuk kita. Dengan sebab itu kita menjadi orang yang berubah, ya. Dengan suasana kesusahan yang kita lalui, mungkin mengubah kita menjadi orang yang lebih mensyukuri nikmat. Sebelum ni mungkin ada orang kalau makan nasi pun ada membazir, ya, lauk tak habis buang. Bila kita susah nak dapat makanan, bila kewangan kita terhad, masa tu kita sangat berjimat, sangat menjaga dan mensyukuri setiap apa makanan yang kita dapat. Jadi sebenarnya ketentuan yang buruk atau baik pada mata kita, sebenarnya semuanya adalah baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian disebut wa syamatatil a'da, musuh-musuh Islam. Ada kalanya bergembira dengan keadaan kita lemah, keadaan di mana kita susah, ya. Sesuatu yang buruk menimpa agama kita, mereka akan bergembira. Jadi boleh jadi perkara-perkara seperti itu berlaku dengan sebab kelalaian umat Islam sendiri, dengan sebab kelemahan umat Islam sendiri, ya, menyebabkan berlaku suatu perkara yang buruk pada kita, pada agama kita, pada umat Islam, sehingga musuh bertepuk tangan, musuh bergembira. Jadi doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ini, ya, sebenarnya di samping kita minta, sebenarnya kita dituntut untuk melakukan suatu perubahan, ya, ke arah kebaikan. Kita jangan minta saja. Sebab itu kalau kita lihat doa yang kita selalu ulangkan dalam Sab'ul Mathani, ya, seperti membaca surah Fatihah dalam solat. Dalam solat kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Kalau ikutkan, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi menyatakan fastahduni ahdikum, ya, hendaklah kamu mintalah petunjuk daripada aku, nescaya aku beri petunjuk pada kamu. Ahdikum, ia seperti janji daripada Allah Subhanahu wa taala, kamu minta petunjuk, aku mesti bagi petunjuk. Namun kita melihat, ya, berapa banyak kali kita baca surah Fatihah, berapa banyak kali dalam solat kita, ya, imam baca surah Fatihah, kita sebut amin,
wahai Tuhan perkenankanlah, tetapi seperti tidak ada petunjuk yang datang, ataupun tidak ada petunjuk yang mengubah diri kita. Sebenarnya tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, di samping kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya kita kena bertindak dan berusaha melakukan perubahan, kerana innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan. Kalau lihat ayat itu, syaratnya ialah kita kena ubah apa yang ada pada diri kita sebelum kita mengharapkan sesuatu itu berubah. Allah tak akan ubah apa yang ada pada diri satu kaum. La yughayyiru ma biqaumin, apa yang ada pada diri sesuatu golongan, kaum, ataupun orang tu, dia tak nak ubah keadaan diri dia, Allah Ta'ala tak akan ubah dia. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mereka kena ubah apa yang ada pada diri mereka, baru Allah Ta'ala akan ubah. Barulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mendatangkan kebaikan ataupun perubahan. Ini sunatullah. Sebab itu kalau orang tu malas, tak nak bekerja, malas ibadat, hanya watamanna 'ala Allahil amani, hanya bercita-cita atau berangan-angan Allah Ta'ala akan beri itu, beri ini, maka Allah Ta'ala tak akan bagi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak akan beri kepada orang yang hanya begitu, tak buat apa-apa, kemudian mengharapkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan macam-macam. Sebab itu disebutkan perkataan tamanna 'ala Allahil amani, dia hanya angan-angan, macam-macam angan-angan dia buat, tetapi satu usaha pun tidak ada, maka tidak ada perkara yang akan berubah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau ikutkan malam ni hadisnya tak banyak, 1, 2, 3, 4, bukan 5 hadis saja. Sebelum masuk waktu isyak, insyaAllah kita habiskan. Kita pergi pada hadis yang kedua pada tajuk kita pada malam ini, iaitu isti'azah. Hadis yang kedua, Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, kata dia bahawa Nabi SAW biasa berdoa dengan doa berikut. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal hazan wal jubni wal haram wal bukhl wa a'udzubika min azabil qabr. Sekali lagi, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal haram wal bukhl wa a'udzubika min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat. Ini adalah satu riwayat. Wa fi riwayatin, dia kata wa dala'id din wa dala'id dain, wa dala'id dain wa ghalabatir rijal, wa ghalabatir rijal. Baik, hadis Nabi SAW ataupun doa yang dibaca oleh Nabi SAW ni, maksud dia, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada engkau daripada kelemahan diri, al-ajz, minal ajzi. Kita tentu ada kita panggil kelemahan diri kita lah, lemah, sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran pun, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia tu memang dijadikan dalam keadaan dia lemah. Sebab itu manusia yang sombong dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang takabur, rasa diri dia kuat, rasa diri dia hebat, dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana hakikatnya memang wa khuliqal insanu dha'ifa. Memang manusia tu Allah jadikan dia lemah. Dia memerlukan kekuatan, taufik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu kita kata, kita diajar oleh Nabi SAW pun, antara perkara yang kita selalu sebutkan ialah la haula wala quwata illa billah. Tak ada daya upaya dan usaha, tak ada upaya dan kekuatan kita, melainkan dengan izin Allah. Jadi perkara lemah tu memang berkaitan dengan makhluk, diri kita. Yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu buktinya begini tuan-tuan, kalau kita nak berniaga sebagai contoh, kita belajar ilmu perniagaan dan sebagainya, kita buat
ya, apa yang patut dilakukan untuk menjadikan perniagaan kita berjaya. Tetapi kita tak boleh kontrol benda tu, tuan-tuan. Kita nak pastikan aku mesti berjaya, aku mesti untung. Tak boleh. Tak boleh. Kita tak boleh kontrol. Jadi sebab tu kita kena minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang pemberi rezeki. Seorang petani, ya, walaupun dia mahir tentang ilmu berkaitan dengan pertanian sebagai contoh, ya, macam mana cara nak tanam pokok, letak baja, siram air, semualah. Tetapi dia sendiri tidak ada kuasa untuk memastikan pokoknya mesti tumbuh subur, ada hasil tanaman, buah-buahan, ataupun kalau buah-buahan dah tumbuh, ya, dah tanamannya mendatangkan hasil, dia pun tak dapat pastikan adakah hasil tu dapat dituai. Boleh jadi datang burung, ya, makan hasil tanaman dia. Boleh jadi datang serangga. Boleh jadi datang apa-apa penyakit pokok, merosak. Itu semua di luar kuasa kita. Di luar kuasa kita. Lepas tu jangan meletakkan satu keyakinan mutlak bahawa apa kita nak buat kita mesti dapat. Tak. Kita hanya boleh usaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menyedari kelemahan diri kita ni lah, kita kena minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita berlindung daripada sifat malas, sifat, maaf, bukan malas, kita pergi pada al-ajzi, minal ajzi, makna kita ni sifat lemah. Wal kasal, dan lemah tu biasa dikaitkan dengan malas, ya. Bila kita lemah ni memang suka tidur lah, malas buat kerja, kan. Dan kelemahan, kemalasan, tuan-tuan, adalah satu penyakit, ya. Sebab tu kalau orang yang rasa diri dia malas nak solat, malas nak buat ibadat, malas nak baca Quran, semua malas. Tapi ada setengah benda tu tiba jadi rajin. Dulu saya ingat zaman saya bekerja dulu, ada kadang-kadang kita duduk di pejabat, step back untuk siapkan sesuatu tugasan, ya, masa tu bujang lah, tak kahwin lagi. Dulu sebelum saya pergi belajar agama lagi, duduk di pejabat dengan kawan-kawan yang sama-sama bujang nak siap kerja, esok pagi nak kena hantar apa semua. Alhamdulillah di tempat saya tu ada surau. Jadi bila subuh tu kita kejutlah kawan-kawan bangun solat subuh. Yang biasa sembahyang subuh ni solat. Tapi ada juga yang tak nak bangun. Ya, lepas habis solat subuh, tuan-tuan, ya, tengok ada kawan ni, dia bangun, dia pergi tandas sekejap, basuh muka, tukar pakaian. Alhamdulillah. Tengok dia ni memang jenis tak semayang, tak solat Zuhur ke apa ke, memang tak solat. Tiba-tiba kita bangunkan dia subuh, kita lepas habis solat, tengok dia bangun, oh, alhamdulillah, berubah dia ni. Rupanya, tuan-tuan, dia bangun, tuan-tuan, bukan nak solat subuh, tuan-tuan. Dia tukar pakaian, dia pergi jogging. Bermakna untuk jogging tu, tuan-tuan, jogging dia boleh bangun. Tapi untuk solat yang hanya ambil masa lebih kurang 4 ke 5 minit saja, tuan-tuan, 2 rakaat, dia tak boleh. Sebab itu sifat ni, sifat malas sebagainya ni, dia penyakit, ya. Kadang kita malas nak buat itu, malas nak buat ini, kita kena mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya minta perlindungan supaya kita tak jadi orang malas. Yang paling teruk sekali, malas beribadah, ya. Kerana natijah di akhirat esok sangat dahsyat. Ya, yang ni tak perlu cakap lah, semua orang tahu, ya. Wal jubni, ya. Jubun atau jub adalah penakut, pengecut. Orang Islam dia kena jadi orang yang berani, ya. Jadi penyakit pengecut ni, tuan-tuan, kalau kita nak cerita dalam peperangan pun tak bolehlah ada sifat ni. Kalau dalam Islam, qital, ya, jihad, peperangan dan sebagainya, tak boleh. Apatah lagi kalau kita ni dalam kehidupan sehari-hari takut kepada perkara-perkara yang tak sepatutnya, ya. Orang Islam dia kena berani, ya, berani berdepan dengan musuh yang nak menghina Islam, berani berdepan dengan mempertahankan agama, ya, berani, ya, buat sesuatu untuk kepentingan diri, kepentingan agama, kepentingan keluarga. Ini perkara-perkara yang kena ada, ya. Jadi al-jubun adalah satu penyakit juga yang mana Allah Ta'ala minta, ya, melalui hadis ini,
kita minta kepada Allah Ta'ala supaya kita tidak dijadikan di kalangan orang yang ada penyakit pengecut, penakut. Okey, wal haram, ya, iaitu kalau ikutkan makna haram ni apa dia? Bila kita meningkat usia, kita jadi lemah. Tadi lemah lain, al-ajzu atau lemah yang kita bincang tadi tu, dia bukan sebab umur. Lemah sebab faktor-faktor lain lah, ya. Tetapi yang dimaksudkan dengan haram ni ialah wal haram, ialah bila usia kita meningkat, kalau macam orang yang masa zaman kita umur 20-an kan cergas, aktif, ya. Umur 30-an pun okey lagi. Masuk 40, dah lebih 40, nak menuju ke 50, kita dah banyak perkara dah kita jadi lemah. Ni maknanya tubuh badan kita dah lama guna, dia dah mula lemah. Penglihatan mata kita, ya, tulang-tulang kita, sendi-sendi kita dah mula sakit-sakit, ya. Dulu biasa kalau boleh memandu kereta lama jauh pun boleh segar, ya, tubuh kita. Sekarang ni kadang letih, mandu kereta letih, ya, buat balik kerja pun penat, nak kena tidur, baring, rehat. Dulu tak, dulu kita balik rumah penat-penat pun boleh pergi buat, orang ajak pun pergi, jom pergi jom kita pergi mengetih ke, mengopi ke, duduk minum-minum, pergi. Sekarang ni kita dah mula ada penat lah balik kerja, tak larat lah. Lain kali lah, nak umur kita makin meningkat. Kalau umur kita 50 pun sama dah, ya. Banyak benda, kadang pendengaran kita dah kurang, penglihatan mata kita, ya, tenaga kita, kudrat kita pun dah mula lemah. Itu dipanggil al-haram, ya. Bukan haram tu lain. Haram tu yang halal haram tu lain. Ni haram, iaitu tubuh badan kita makin lemah kerana faktor usia kita meningkat. Kemudian wal bukhl, ya, bukhl, ya, bahasa Melayu kita kata bakhil. Bakhil tu daripada bahasa Arab, ya. Bakhil makna orang yang ada sifat bukhl, ya, kedekut. Dia kedekut ni tuan-tuan, dia penyakit. Kadang-kadang kita ni kedekut untuk orang. Maksudnya orang nak tolong orang, kedekut. Orang minta tolong bantuan ke apa, kedekut. Ada penyakit lebih teruk daripada itu tuan-tuan. Dia kedekut ni hatta pada diri sendiri. Diri sendiri pun, ya. Bukan zuhud lain, ni kedekut pada diri sendiri. Contohnya untuk dia sendiri, ya. Kasut koyak boleh beli, mampu, bukan tak mampu, ada duit tak nak, simpan duit kena simpan, ya. Ada kalanya kalau naik motosikal, helmet dia dah putus tali contohnya, ya. Putus tali tu kalau aksiden memang tergolek, ya, dengan topi pelanting dia pun ke mana. Tapi larat tu dia letak je helmet atas kepala, tali tak payah. Yang penting polis nampak ada helmet, naik motor tu. Sedangkan membahayakan keselamatan dirinya. Nak beli helmet yang dalam harga mungkin RM50, RM70, kedekut juga. Ini penyakit, ya. Sebab tu dia ada ketikanya boros tak boleh, tapi terlalu kikir, bakhil juga adalah satu penyakit, ya. Kita dianjurkan dalam doa ni, Nabi SAW ajar kita minta berlindung daripada sifat bakhil. Apatah lagi bakhil dari segi infak, dari segi sedekah, nak bantu orang, yang tu pun memang ada. Setengah-setengah orang dia rasa berat, nak bantu orang lain. Kemudian wa'udzubika min azabil qabr, ya. Hadis-hadis berkaitan azab kubur ni banyak, ya. Sebab itu kalau ada orang pertikaikan hadis-hadis azab kubur ni, dia sebenarnya jahil mengenai riwayat-riwayat hadis yang banyak, ya. Walaupun Al-Quran tidak menyatakan secara spesifik, ya, ada ayat, ada dalil berkaitan Quran, tapi sebenarnya hadis-hadis Nabi SAW sendiri kalau dihimpunkan boleh membawa kepada mutawatir maknawi. Wujudnya azab kubur memang ada. Antaranya hadis ni. Kalau azab kubur tu tak ada, ya. Dulu ada satu orang penulis tulis dalam majalah, dalam surat khabar,
kata azab kubur ni mitos. Bukan mitos, dia kata benda yang kita kata apa dia kata? Adalah benda yang mitos, benda yang tak betul lah. Dia kata ianya berpunca daripada orang-orang Yahudi saja yang cerita tentang azab kubur. Kemudian didengar oleh Nabi SAW, barulah Nabi sebut. Jadi azab kubur ni dia kata bukan benda yang perkara ghaibiat, yang benda yang belum confirm lah. Sebenarnya ianya disebut dalam banyak hadis-hadis Nabi SAW, membawa kepada mutawatir maknawi. Ya, azab kubur ni ada. Jadi kalau tak ada, Nabi SAW pun tak ajar kita doa ni, doa supaya minta. Dan lafaz doa mengenai minta berlindung daripada azab kubur ni bukan satu, ada banyak. Jadi membawa makna azab kubur tu memang ada, memang wujud, ya, hak, betul-betul yang benar-benar ada. Kemudian dia kata wa fitnatil mahya wal mamat. Fitnah dalam bahasa Melayu kita nampak itulah mengadu domba, bawa cerita bohong, itu fitnah. Dalam bahasa Arab, fitnah dia boleh makna kekacauan, porak-peranda, ya, atau fitnah juga dengan maksud cubaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini makna apa? Di sini boleh dengan makna cubaan daripada Allah. Aku berlindung kepada engkau ya Allah daripada cubaan kehidupan dan kematian. Cubaan kat dunia yang kita lalui sekarang lah, macam-macam masalah kita lalui, ia adalah cubaan daripada Allah Ta'ala, ya, ujian untuk kita, yang kadang-kadang mengganggu gugat kestabilan dan keharmonian hidup kita. Minta berlindung kepada Allah daripada fitnah kehidupan dan kematian, ya. Di dunia satulah, kalau kita lepas di dunia, kita akan menuju akhirat, dan akhirat pun dia ada lagi, ya, banyak lagi perkara-perkara yang akan kita lalui, ya, semula daripada sakratul maut, lepas tu di alam barzakh, kubur, ya, macam-macam lagi. Di sini menunjukkan bahawa kita dianjurkan oleh Allah oleh Nabi SAW supaya membaca doa ni, ya, supaya kita diselamatkan daripada fitnah kehidupan dan kematian. Dalam satu riwayat lain disebutkan wa tala'id dain, tala'id dain. Sekejap, abang ada kuliah online. Hello. Wadala'id dain dengan maksud kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada hidup kita dikelilingi oleh hutang. Ini pun satu masalah. Hari ini menjadi satu budaya, ya, hutang ni jadi satu trend, satu kita panggil apa dia panggil, orang panggil lifestyle lah, ya. Orang ada credit card, ya, beli barang guna kad. Tak apa tuan-tuan, kalau kita memang ada pendapatan, kita pun orang panggil banyak berbelanja secara cashless lah, ya, tanpa wang kertas. Kita swipe je pergi mana-mana, wave, pakai kad saja beli barang. Tapi kalau kita ada duit, maknanya segala tu daripada pendapatan kita, dipotong daripada wang yang ada dalam bank, pasti duit tu ada lah. Tapi kebanyakan kita lihat punca, berlakunya muflis kebanyakan, hatta orang yang berumur 30 tahun ke bawah, ya, berdepan dengan keadaan muflis. Kenapa? Kerana berbelanja di luar kemampuan, kan? Kerana kita macam diajar oleh pihak bank sendiri, ditawarkan kad. Lepas tu kad tu ada yang kita boleh keluar limit dia RM5,000, RM10,000, hatta satu orang tu kad kredit dia boleh belanja sampai RM100,000. Kalau pendapatan bulanannya macam tu, okey, ya, cukup bulan dia bayar, cukup bulan dia bayar. Masalahnya ialah
pendapatannya tak macam tu. Dia berbelanja di luar kemampuan, ya, maknanya defisit dari segi perbelanjaan dia. Gaji katakan 3,000, tapi dia pergi tengok barang komputer, beli. Tengok handphone baru keluar, beli. Guna kad. Kad boleh sampai 10,000. Kemudian bila cukup hujung bulan, duit nak bayar, nak belanja, nak bayar sewa rumah lagi, apa lagi, kenderaan, begini-begini, dah bayar hutang-hutang yang dibuat tadi. Jadi kadang-kadang menyebabkan sampai terpaksa pinjam duit orang ni, bayar hutang ni. Esok nak bayar balik hutang ni, ambil pinjam hutang ni, tampal hutang. Mana gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Jadi ia adalah suatu penyakit yang menimpa bagi orang yang tak tahu menguruskan kewangan. Dan keadaan ni menyebabkan bila orang ni, tuan-tuan, banyak hutang, nak tidur pun tak lena, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan perempuan sekalian. Jadi Nabi SAW mengajarkan kita doa ini supaya jangan jadi di kalangan orang yang dibebani dengan hutang keliling pinggang. Wa ghalabatir rijal. Jadi Nabi sebut dah. Sebab tu tuan-tuan tengok, bila orang meminjam alung, meminjam dengan bukan kita nak panggil institusi lah, maknanya peminjam wang, kononnya wang berlesen dan sebagainya. Kalau betul wang berlesen, dia kena ikut akta yang di akta berkaitan bank negara ni. Tak bolehlah sampai main suka hati letak interest ke bunga yang melampau macam tu. Dari segi hukum riba pun kita pun tahu haram. Okey. Jadi terpaksa hutang dengan cara macam tu, sehingga mana diganggu, ya, wa ghalabatir rijal, sehingga mana dikacau hidup dia. Ya, orang simbah cat kat rumah dia, kat pintu rumah dia. Ya, orang ganggu anak isteri dia. Ini semua adalah perkara yang kita panggil merosakkan dan membebankan kehidupan kita. Ini semua ni disebut oleh Nabi SAW, ya, supaya kita minta Allah Ta'ala berlindung daripada keadaan ini. Kita susah macam mana pun, tuan-tuan, jangan sampai jadi macam ni. Ya, jangan sampai jadi macam ni. Baik. Kita pergi pada hadis yang berikutnya. Imam Muslim meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi SAW berdoa dalam doa ini. Yang hadis riwayat Aisyah, Nabi SAW bersabda, Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa syarri ma lam a'lam. Maksud doa ini ialah, ya Allah, ya, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada keburukan, sama ada yang pernah aku lakukan maupun belum aku lakukan. Lam a'mal, bukan lam a'lam, sorry. Ya, syarri ma, dia kata lam a'mal. Yang tadi, min syarri ma amiltu wa syarri ma lam a'mal. Keburukan ni benda yang berlaku, biasa berlaku dalam kehidupan kita, tuan-tuan. Banyak kali kita tahu benda baik, benda buruk, tapi kita buat juga benda buruk dalam keadaan kita lemah. Ya? Kita lemah, kita tak mampu kawal diri kita. Kadang-kadang tahu dah benda tak elok, buat juga. Tahu benda dosa, buat juga. Ya? Jadi kita minta berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada kita melakukan perkara-perkara seperti itu. Ada perkara yang kita dah lepas, kita dituntut supaya bertaubat, beristighfar, minta ampun. Ada benda akan datang yang kita tak tahu. Ya, kita tak tahu, tak berlaku lagi. Nabi SAW juga mengajar kita, ya, minta pada Allah Ta'ala, wa syarri ma lam a'mal, benda yang aku belum buat. Ya Allah, lindungilah aku daripada melakukan perkara buruk yang aku dah buat, ya, dan benda yang aku belum buat. Kadang-kadang kita ada rasa keinginan nak buat itu, nak buat ini, benda yang tak elok. Minta semoga Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita daripada melakukan perkara-perkara buruk tersebut. Hadis riwayat Muslim. Kita lihat pada hadis yang berikutnya daripada Umar radhiyallahu an. Okey. Hadis ini juga riwayat Imam Muslim. Kana, dia kata, Umar bin Khattab radhiyallahu an qala, kana min du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik
wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Hadis riwayat Muslim. Hadis ataupun doa Nabi SAW yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada hilangnya nikmat. Nikmat ni tuan-tuan, nikmat ni banyak. Jamak dia panggil ni'am. Min ni'amillah. Nikmat Allah Ta'ala, kalau kita hanya sempitkan fikiran kita, kita akan nampak duit, harta, bila dapat banyak duit, kira nikmat. Sebenarnya nikmat ni banyak. Nikmat kesihatan, nikmat masa, nikmat ilmu, pengetahuan. Orang lain tak tahu, kita tahu. Bila orang lain tak tahu, dia kena tipu. Kita ada ilmu, kita tak kena tipu. Itu nikmat. Kesihatan tubuh badan, nikmat. Walaupun duit kita tak banyak, tuan-tuan, tapi maknanya kita makan cukup, apa cukup. Bayangkan orang yang duitnya banyak, dia kena ulang-alik pergi hospital, rawatan itu, ini, beli makan ubat. Yang kalau dikirakan belanja-belanja kos-kos rawatannya itu mungkin mencecah puluh-puluh ribu. Ada orang macam tu. Ubat-ubat yang dia kena makan tiap-tiap hari. Kau tanya dia, duit banyak kena habiskan pada ni kos-kos rawatan, berbanding dengan tak ada penyakit tapi duit pun tak banyak. Mana dia nak? Tanyalah tuan-tuan orang kaya. Mesti dia akan pilih, biarlah duit tak banyak tapi hidup sihat. Sihat ni mahal, tuan-tuan. Orang sihat boleh makan macam-macam makanan. Orang kaya kadang-kadang penyakit, duit banyak, tengok orang makan sedap tak boleh makan, penyakit. Manis satu dah tak boleh. Tengok orang makan, tengok orang minum susu tak boleh, doktor tak bagi. Hatta minum air pun, kenapa? Paru-paru berair. Sakit jantung. Satu orang cerita pada saya, Ustaz, saya tengok, saya tanya dia macam mana, sakit teruk ke? Dia kata, macam ni lah Ustaz, saya tengok Ustaz ni muda lagi. Lelaki yang muda lah kan. Ustaz bernafas mudah kan, sedut nafas lepas. Saya ni setiap kali tarik nafas, lepas nafas tu satu penyiksaan, tapi perlu bernafas untuk terus hidup. Dia kata, tarik nafas sakit, lepas nafas, lepaskan nafas sakit. Kena tarik nafas lagi pasal nak hidup. Kalau kita dah tak bernafas, mati. Tapi setiap kali tarik nafas, hela nafas, sakit kat dada dia. Jadi kalau tanya, duit banyak nak buat apa? Sebab tu nikmat jangan kita nampak harta saja. Paling kita sihat, perbelanjaan kita walaupun tak banyak, tapi maknanya okey, hidup kita masih lagi berjalan dengan normal. Orang duit banyak, terpaksa bayar tu, bayar ini, hatta sampai peringkat kadang-kadang terpaksa datang hospital tak mau terima dah. Baik duduk rumah je lah, terpaksa pula hire, terpaksa gajikan pula jururawat khas kat rumah, ambil temperature dia, lepas apa jam makan ubat ni. Nak hidup macam tu buat apa, tuan-tuan? Sebab itu nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ni banyak. Sebab itu kita bersyukur dengan apa yang kita dapat. Benda yang tak dapat atau benda yang belum dapat, tak perlulah kita terlalu kita kata runsing. Semua orang ada keinginan. Saya tahu yang dengar ni pun macam-macam. Kita ada keinginan macam-macam lah. Nak pergi bercuti ke, nak pergi ni, nak beli barang, nak beli itu, nak beli perabot, nak beli kereta, nak beli itu, macam-macam. Tapi kalau kita fikir keadaan kita sekarang, apa yang Allah beri pada kita ni sebenarnya dah lebih pada cukup. Yang belum dapat, insya-Allah kita usaha saja. Kita usahakan. Kalau rezeki kita dapat, kalau bukan rezeki kita, tak perlulah kita terlampau runsing sangat fikir benda tu, sampai tak jadi kerja pula. Kita hidup nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang ada pada kita, kita minta janganlah Allah Taala tarik balik. Jangan Allah Taala hilangkan. Disebut dalam doa ini, min zawali ni'matik.
Contohnya ada orang hilang deria rasa. Saya tahu ada satu orang kawan, dia makan tuan-tuan, dia tak boleh rasa garam, tak rasa masin, dia rasa makanan tawar je. Ni orang makan sedap, dia pun test, tawar je. Allah Ta'ala tarik satu nikmat daripada dia, ya, nikmat rasa, ya, deria rasa dia. Ya. Kemudian dia kata watahawul afiyati, ya, hilangnya kesihatan. Ini saya dah sentuh tadi, ya. Allah anugerahkan kesihatan, ditarik balik kesihatan kita. Ada orang sampai peringkat tak boleh berjalan, duduk atas katil saja. Itu mana kita minta Allah Ta'ala berlindung daripada kita diuji dengan begitu, ya. Ada orang dipotong kaki, ya, penyakit, ya, macam-macam lah, kemalangan. Kemudian wa fujaati niqmatik, ya, azab yang datang secara tiba-tiba. Fajaah ni benda tiba-tiba, tak semena-mena berlaku, ya. Jadi ada ketika-ketikanya berlaku satu bahaya pada kita tak semena-mena, suatu azab yang berlaku tak dijangka-jangka, ya. Minta Allah Ta'ala pelihara kita daripada perkara begitu, ya. Macam gempa bumi, macam tsunami, macam apa, macam-macam ni. Hatta pandemik ni pun tuan-tuan, dia tiba-tiba kan. Kita tak sangka pun sampai peringkat akan jadi macam ni. Sampai setahun lah, bulan ni dah masuk 6 bulan depan, bulan Mac, mana setahun kita menghadapi suasana yang ujian yang begitu banyak, merubah, ya, keadaan sosioekonomi, macam-macam, keadaan berubah, ya, berubah banyak hidup kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala dengan selepas berlakunya ini kita akan jadi insan yang lebih baik. Baik. Kemudian disebut wa jami'i sakhatik, ya. Dan semua bentuk kemurkaanmu, ya Allah, jangan kami terlibat dengan apa saja benda yang kau tak suka. Apa yang kita nak ialah lima tuhibbuhu wa tardah, ya. Apa yang Allah suka, apa yang Allah redha, kalau boleh itu kita nak. Jangan terlibat dengan apa saja perkara yang Allah murka. Wa jami'i sakhatik, tak mau, ya. Apa saja benda yang boleh menyebabkan kita dibenci dan dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah pelihara kita daripada perkara demikian. Okey, akhir sekali tuan-tuan, kita lalu saja hadis akhir. Hadis juga riwayat Imam Muslim daripada Zaid ibn Arqam radhiyallahu an, kata dia, kana yaqulu Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika minal ilmi la yanfa' wa min qalbin la takhsha' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Okey. Bahagian awal hadis ni, doa ini kita dah sebut tadi. Ya Allah, Nabi doa, aku berlindung kepadamu daripada, ya, kelemahan, dah kita dah bincang, kemalasan dah bincang, kebakhilan dah bincang, lemahnya kerana sebab umur tua dah bincang, azab kubur dah bincang. Kemudian Nabi SAW lanjutkan doa tadi dengan, ya Allah, berilah ketakwaan kepada diriku dan bersihkanlah. Sebab tu nak jadi orang bertakwa ni kena minta kepada Allah Ta'ala. Jangan kita ingat, aku ni bertakwa ni. Minta Allahumma ati nafsi taqwaha, ya. Minta, ya Allah, berikan nafsu diri aku ni sifat takwa. Takwa ni tak boleh berlaku tuan-tuan, dia kena betul-betul berlaku pada diri kita, ya. Nak buat apa-apa, fikir Allah suka ke tak, Allah redha ke tak, Allah murka ke, ya, dosa ke, pahala ke, kita tengok. Dan benda tu benda yang berkait dengan hati, ya. Semoga Allah Ta'ala jadikan, ya Allah, jadikan, datangkan takwa dalam diri aku, berikan takwa dalam diriku, ya. Kemudian bersihkan diri jiwaku, anta khairu man zakkaha, engkau lah Tuhan yang sebaik-baik menyucikan jiwa manusia, ya. Engkau sebaik-baik yang melindungi jiwa dan sebaik-baik yang memelihara jiwa manusia. Ya Allah, sesungguhnya
aku berlindung kepadamu daripada hati yang tidak khusyuk, tuan-tuan. Tu hati yang tidak khusyuk. Min qalbi la yakhsha. Khasyi'ah dia dengan makna tunduk. Hati yang tak tunduk. Hati kita ni selalu nak macam-macam. Ya, tak mau tunduk kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Khusyuk. Nak kena didik, nak kena mohon pada Allah Taala, jadikan hati kita khusyuk. Ya. Perkataan Arab berkata khasyi'ah juga dia boleh makna tunduk, mana hati kita tunduk. Ya. Kalau melawan tu macam-macam lah. Allah Taala perintah itu tak nak. Oh, tak boleh. Ya, hukum hakam halal haram, langgar. Kerana hati yang tidak khusyuk, hati yang tak mau tunduk kepada Allah Subhanahu, perintah-perintah Allah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa min nafsin la tashba', daripada nafsu yang tak kenyang. Tentang bayangkan nafsu yang tak kenyang. Ini masalah. Sebab tu dalam hadis yang kita pernah bacakan sebelum ini, anak Adam ni lau utiya wadiya min az-zahab. Ya. Kalau dia itu diberikan satu lembah yang penuh dengan emas, ya, latamana thaniyan, dia tentu nak lembah yang satu lagi. Kalau diberi pula thaniyan, latamana thalithan, dia nak lagi yang ketiga. Sebab tu tuan-tuan tengok orang yang kaya, dah kaya raya, kita kata ini kalau macam duit banyak macam ini, nak beli apa lagi ni? Cukup lah kan? Tak. Lagi banyak duit dia nak lagi banyak. Dia nak lagi banyak. Jadi minta Allah Ta'ala pelihara kita daripada sifat nafsu yang tak pernah kenyang. Tak pernah cukup. Ya? Dalam hadis riwayat Muslim itu dinyatakan sehingga apa? Wala yamla'u fa ibni Adam illa turab wa yatubu Allahu ala man tab. Tak ada benda yang boleh memenuhi kemahuan manusia, nafsu manusia itu melainkan tanah. Ya, dibayangkan tanah yang menutup mulutnya. Artinya mati, masuk dalam kubur, kambus. Itu saja boleh matikan nafsu dia. Selagi hidup, semua benda nak lagi, nak itu, nak ini. Ya. Bila ditanam dalam kubur, baru dia berhenti. Tak maulah apa-apa. Ya. Wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha, daripada doa yang tidak lagi dimakbulkan, wal iyazubillah. Jadi tuan-tuan, antara perkara yang menghalang kita daripada doa kita diterima Allah, dimakbulkan Allah, diperkenankan Allah, antaranya ialah dosa banyak. Jadi banyakkan istighfar. Kita dah bincang dalam tajuk istighfar pada bulan lepas. Perbanyakkan istighfar antara sebab doa-doa kita yang mungkin tersekat, Allah Ta'ala tidak tunaikan, tidak makbulkan kerana ada dosa-dosa yang kita buat. Dan semoga dosa-dosa itu bila Allah ampunkan, maka apa yang kita minta Allah Ta'ala perkenankan. Okay, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Habis tajuk berkaitan dengan al-isti'azah. Ya, insya-Allah akan datang kita masuk tentang tajuk ad-du'a. Ya, hadis-hadis berkaitan dengan doa. Ya. Doa yang tidak ada kaitan dengan waktu-waktu tertentu. Doa seperti ada doa yang tak berkaitan dengan waktu tertentu. Semoga apa yang kita kongsi pada malam ini mendapat banyak kebaikan bersama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.